Baik, pada tahun 2020 ni kita banyak digemparkan dengan pelbagai berita-berita hangat, okey, di seluruh dunia kita. Contoh yang pertama sekali mengenai wabak coronavirus yang sangat tular sampai seluruh dunia merebak. Yang kedua tentang Perdana Menteri Malaysia kita, okey, dah bertukar kepada Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang ketiga mengenai BNM turunkan OPR kepada 25 mata menjadi 2.5%. Ini adalah OPR terendah dalam sejarah 10 tahun. Sebelum ni pernah lagi rendah. Ini adalah OPR terendah dalam tempoh 10 tahun. Okey, 10 tahun kebelakangan ni. Sebelum ni 2.75, 3.25. So 2.5 ni adalah yang terendah dalam masa 10 tahun ni. Alright. So dalam video kali ini saya akan share dengan anda tentang apa kelebihan bila mana OPR diturunkan kepada 2.5%. By the way, hai, saya Izzat. Saya adalah konsultan berdaftar di bawah Federation of Investment Managers Malaysia. Baik, so mengenai OPR diturunkan ni. Okay, bila bila mana OPR diturunkan, alright, so automatically interest rate juga akan jadi berkurangan. Okay, kadar faedah akan jadi kurang. Dan bagi mereka yang ada simpanan dalam FD, fixed deposit ataupun dalam saving account biasa, mereka juga akan, impact dia akan menjadi kurang. Okey, return dari sudut di FD dengan juga di saving-saving biasa. Alright, sebab interest rate dah rendah, okay, so saving cash flow akan jadi rendah. So, tapi yang bagusnya adalah dari sudut bayaran hutang ataupun komitmen bulanan kita. Okey, tapi dari sudut pembayaran PTPTN ataupun loan macam tu, dia fix, dia tak akan berubah. Okey, tapi yang untuk yang variable loan, contoh macam loan rumah, loan ASB financing, yang ini ada pengurangan bulanan. Okey, contoh, sebelum ni bayar ASB 500 sebulan. Okey, tapi selepas turunkan OPR ni mungkin bayar cuma 470. So ada lagi RM30 dekat kita balik. Alright, so ada pengurangan dekat situ. Alright. So bila mana berlaku apa nama ni penurunan OPR ni, bila mana kita dah tahu tentang kita akan bayar murah loan rumah, loan ASB apa semua, jadi cash dalam tangan kita akan jadi banyak, cash dalam tangan pengguna akan jadi makin banyak. Contoh sebelum ni bayar rumah 1000, okey, 2000 sebulan, contoh 2000 sebulan, tiba-tiba penurunan OPR bayar 1800 sebulan, contoh macam tu. Okey, so ada cash 200 dalam tangan. So bila pengguna ada banyak cash dalam tangan, automatic dipanggil apa sebagai spending power. Okey, kelebihan berbelanja tu akan mula menjadi lebih kuat sebab orang dah mula ada banyak duit dalam tangan masing-masing. So bila mana spending power meningkat, jadi demand itu akan meningkat. Maksudnya orang ada duit, orang nak spend. So bila orang nak spend, demand tu dah mula naik. Okay, so bila demand dah mula naik apa semua, segala demand lah, contoh mungkin demand nak beli barang ataupun nak servis apa-apa kan, mereka dah mula, demand tersebut dah mula meningkat. Jadi pihak-pihak pemaju ataupun pihak manufacturer dah mula menambahkan bilangan barangan. So maksudnya di increase the supply. Alright, so mana kata dekat sini contoh orang suka macam wanita-wanita suka membeli di Watson, okay, suka shopping, suka pergi makan dan sebagainya, mungkin suka bercuti dan sebagainya. So mereka akan meningkatkan supply, meningkatkan orang panggil apa, supply lagi. Jadi business owner punya business akan makin expand, business mereka akan makin berkembang, makin bagus sebab pengguna ramai dah ready yang nak spend duit untuk bisnes tersebut. So bila terjadinya macam tu, company punya profit akan meningkat. So bila company meningkat, saham-saham company yang berada dalam chain yang saya sebutkan tadi ni semuanya akan meningkat. So bila saham-saham syarikat-syarikat ini meningkat, automatik semua pelabur-pelabur, investor-investor akan buat duit. So ini yang saya nak bagi tahu tentang apa bagusnya penurunan kadar OPR Bank Negara Malaysia. Alright. So makna kata bila mana semua ini berlaku, dari sudut positifnya adalah at the end of the day investor akan buat duit. Itu maksudnya. So ini adalah masa terbaik untuk kita masukkan duit kita dalam mana-mana instrumen pelaburan. Tapi kita kena tengok instrumen pelaburan yang kita nak masuk tu adakah berkait dengan OPR ni. So kita kena tahu tentang ni. Okey, sekarang ni saya tak pernah jumpa uh, time yang hebat macam ni tau. Hebat nak masuk duit macam ni. Sebab apa tau? Kali ni kita ada 3 faktor utama. Yang pertama, coronavirus. Okey, coronavirus dah menyebabkan harga saham jatuh. Itu yang pertama, dah murah sangat-sangat dah. Yang kedua, PM kita baru bertukar, PM ke-8. Automatic
pun harga dah juga dah bermula pada paras terendah. Dan yang ketiga, bila mana OPR diturunkan, okey. So ini adalah combo semua ni, harga dah berada pada sangat-sangat murah. Okey, saya tak tahulah bila anda nak tunggu lagi untuk buat investment, tapi carilah mana-mana investment yang anda nak buat. Okey, kalau anda nak buat unit trust, boleh contact mana-mana kenalan anda yang buat unit trust, ejen-ejen, konsultan unit trust kat luar sana, boleh contact mereka, hubungi mereka untuk buat unit trust. Kalau nak saya bantu, boleh PM dekat saya tinggalkan nombor telefon kat bawah ni, anda boleh WhatsApp dekat saya akan bantu anda untuk manage mengenai pelaburan anda, mengenai portfolio anda yang sesuai dengan anda. So 3 faktor, coronavirus, PM ke-8, dan yang ketiga adalah OPR diturunkan. Itu menyebabkan harga murah. Yang bestnya harga ni akan naik sebab kita ada presidential election pada tahun 2020 ni. So ini combo saat-saat yang sangat baik untuk anda masukkan duit masa ni. Okey, tolong, tak kisahlah anda buat investment dekat mana, saya cuma share ilmu ini. Okey, mungkin manfaat untuk anda. Anda boleh share dengan kawan-kawan anda yang lain. Anda boleh jumpa mana-mana konsultan unit trust yang lain, tak ada masalah. Saya share, saya halalkan ilmu ni. So yang penting anda buat investment ni. Alright, so buat sebaik mungkin. Okey, cari mana-mana konsultan untuk buat investment dengan mereka. Baik, macam biasa video saya offer kepada 10 yang terawal sahaja. So 10 yang terawal saya minta, okey, anda WhatsApp dekat saya. 10 terawal yang WhatsApp dekat saya akan bantu anda pilih fund yang betul, fund yang menarik. Biasa saya cuma handle VIP client je. Saya akan handle VIP client yang invest 100,000 ke atas. Yang lain saya akan bagi dekat tim saya yang akan handle. Alright, tapi untuk kali ni saya nak pastikan investment anda masuk dengan betul-betul. Alright, maksudnya tak ada berlaku apa-apa kesilapan ke. Saya tak kata tim saya buat silap, tidak. Okey, cuma saya yang akan handle 100% investment anda. Jika anda WhatsApp saya, walaupun anda invest sekadar 50,000, 60,000, 30,000 sekalipun, saya akan bantu untuk manage kesemua investment anda kali ini. Baik, so 10 terawal saja saya akan bantu anda untuk manage. WhatsApp saya segera, saya bantu anda. Manfaatkan masa yang ada, manfaatkan masa harga tengah murah ni. Invest segera. InsyaAllah kita jumpa nanti. Assalamualaikum.